Salam sejahtera. Lama tak baca cerita kat FS dan dah banyak cerita-cerita ketinggalan. Aku pun dah lama tak post cerita. Harap admin tertarik dengan cerita aku kali ini dan sudi kongsikan dengan rakan alam maya fiksyen Shasha. Nama aku Aish bukan nama sebenar. Aku dan suami dalam fasa mencari rumah sendiri sebab sebelum ini aku tinggal dengan keluarga mentua. Faham-fahamlah kan kalau tinggal dengan keluarga mentua. Ibu bapa mentua aku baik sebenarnya, tapi biras iaitu kakak ipar kepada suami aku tidak berapa baik dengan aku. Jadi, Ashraf, suami aku buat keputusan untuk tinggal berasingan. Kebetulan, dalam tempoh seminggu, kami jumpa rumah yang ingin dijual tidak jauh dari tempat kerja aku dan Ashraf. Ada 3 buah rumah untuk dijual di kawasan yang sama iaitu nombor 88, nombor 110 dan nombor 128. Ashraf memandang aku. Kalau yang nombor 128, rumahnya corner lot. Kalau yang lain tu, lot tengah lah terang tuan rumah. Abang, nombor 88 lah. Nombor dia cantik, cadang aku sambil tersengih. Ashraf turut tersenyum dan mengangguk. Akhirnya, kata sepakat diambil. Betul ni. Tak menyesal ambil rumah nombor 88. Soal tuan rumah lagi. Kami mengangguk. 2 bulan kemudian, kami berpindah masuk ke rumah baru. Malam itu, setelah selesai majlis doa selamat, aku ke dapur untuk mengemas pinggan mangkuk yang kotor. Seorang penduduk taman, Kak Ani, datang ke dapur ingin membantu. Dia tinggal selang 2 buah rumah dari rumah aku. Aish, akak nak tanya kau ni. Macam mana kau boleh ambil rumah ni? Kau tahu, rumah ni dah 6 tahun kosong tau. Soal Kak Ani separuh berbisik sambil kepala asyik-asyik pusing ke ruang tamu. Takut kalau ada telinga yang mendengar. Aku pelik, apa maksud Kak Ani? Maksud Kak Ani? Kalau kau nak tahu, rumah ni belum sempat Kak Ani menghabiskan kata-kata, Ashraf muncul di dapur. Yang I dengar Irene menangis kat atas. Dah bangun agaknya. Tolong tengok, boleh? I nak hantar Pak Imam kat luar, dia nak balik dah, pinta Ashraf. Aku mengangguk. Kejap ye, Kak Ani. Aish nak tengokkan anak jap. Kak Ani mengangguk. Aku bergegas lari mendaki tangga menuju ke ruang atas. Irene yang berusia 1 tahun, aku letakkan di dalam baby cot. Agak susah juga untuk dia turun ke bawah kalau dia terjaga sekalipun. Mana Ariel? Kan aku minta dia tengokkan Irene, gumam aku sendirian sambil mendaki tangga. Suara tangisan Irene tidak kedengaran. Ariel, adik ipar aku. Malam ini, dia tinggal di rumah kami sebab esok dia akan terus pulang ke KL. Ibu bapa aku dan ibu bapa Ashraf sudah pulang selepas habis doa selamat tadi. Sebaik sampai di tingkat atas, aku nampak Ariel dan Irene sedang bermain sambil TV terpasang. Irene ketawa mengekek diusik oleh paksunya. Irene nangis ke tadi, dek? Soal aku. Ariel memandang aku. Taklah kak. Dia terjaga tidur tadi, tak menangis pula. Adik terus angkat dia turun sini. Orang surau dah balik ke kak. Jawab Ariel, masih bermain dengan Irene. Irene nampak aku, terus menapak ke arah aku. Aku menyambut. Ada 2-3 orang lagi tengah berbual dengan Along. Sayang, Mumi dah bangun, ya? Irene duduk dengan paksu dulu, ya? Mumi ada kerja lagi di dapur, ujar aku lilu menyerahkan Irene ke arah Ariel. Kenapa akak naik atas ni? Nak Ariel tolong apa-apa ke? Adik tolong jagakan Irene je. Alonglah, dia dengar Irene nangis. Sebab tu dia minta akak naik tengokkan. Dia ingat Ariel tak adalah tu. Tak apalah, akak turun dulu. Aku turun semula ke bawah. Tetamu semua dah balik. Ashraf mengunci pintu utama. Pinggan di dapur juga sudah siap dibasuh dan kemas. Tiada apa lagi untuk dilakukan. Kak Ani dah balik, abang. Soal aku. Ashraf memandang aku. Siapa? Yang tolong I tadi, kat dapur. Masa abang datang minta tengokkan Irene, jawabku. Ashraf masih diam, berfikir mungkin. Irene nangis tadi kenapa? Soal Ashraf. Soalan aku tidak terjawab. Mana ada nangis? Elok je bergelak dengan paksu dia kat atas tengok Doraemon. Jomlah naik, I dah letih. Esok pagi nak hantar Ariel naik bas pula. Aku hanya menurut.
Semua lampu di tingkat bawah ditutup, cuma lampu kecil sebelum masuk dapur dibuka agar tidak terlalu gelap. Jam 4 pagi aku terjaga sebab terdengar bunyi benda pecah di dapur. Kebetulan aku turut dahaya. Semalam tak bawa naik botol air, aduh, rungut aku sendirian. Aku menoleh Ashraf yang nyenyak tidur. Kemudian memandang Irene yang tidur di dalam baby coat. Tak meragam dia tidur malam ni. Mungkin Ariel caught di dapur tu. Aku menapak turun ke dapur. Lampu dapur terpasang. Sah, Ariel kat dapur. Belum sempat aku sampai ke dapur, Ariel menjenguk. Dengan bedak sejuk di muka. Tergelak aku melihat lelaki memakai bedak sejuk. Kau dah kenapa, Dek? Terkejut akak. Nasib baik tak ada lemah jantung. Kalau tak, menjanda abang kau, gurau aku. Ariel tergelak. Sorry, Kak. Ariel kejutkan akak ke? Ariel dah bersihkan kaca pecah tu. Ariel lapar tadi, lepas tu masaklah Maggi. Sorry akak. Tak ada apalah. Akak dahaya, terjaga tidur. Pergilah sambung tidur. Tidur apanya, Kak? Dah nak subuh dah pun. Aku tersenyum. Ariel kembali ke atas. Selepas minum, aku menuju ke sinki. Ada baki mi segera di dalam sinki. Dan aku ternampak seperti mi segera itu bergerak. Aku memegang mi segera tersebut. Cacing. Aku terus berlari ke bilik. Lampu dapur dibiar terpasang. Pagi itu, aku siapkan sarapan. Nasi goreng ikan bilis dan teh panas. Kesan mi segera di dalam sinki tiada seperti yang aku lihat. Ariel turun dengan beg pakaiannya diletakkan di hadapan pintu. Ashraf memanggil adiknya untuk sarapan. Aku memandang Ariel. Semalam. Mungkin aku masih mamai. Sebab tu aku nampak yang bukan-bukan. Aku menggeleng. Ariel nampak aku pelik. Akak kenapa? Pening ke? Soalnya. Tak ada apa. Pagi tadi adik turun dapur ke? Soalku, berani. Ashraf memandang aku. Mana ada Kak? Ariel nyenyak semalam terjaga subuh pun dah dekat pukul 7 pagi. Kenapa Kak? Tak ada apa. Makanlah nanti terlepas bas. Ashraf memandang aku meminta penerangan. Dia seperti dapat membaca apa yang berlega di dalam fikiran aku. Aku hanya senyum ke arahnya. Sayang nak ikut tak hantar Ariel? Soal Ashraf. Tak kot. Nak kemas apa yang patut, ujarku. Ashraf mengangguk. Ashraf membawa Irene bersama menghantar Ariel ke stesen bas. Aku mengambil kesempatan itu untuk ke rumah Kak Ani sekejap. Katanya, cuma selang 2 buah rumah di sebelah kanan. Assalamualaikum, ucapku. Tidak sampai 5 minit, pemilik rumah datang menyapaku. Waalaikumsalam. Adik ni yang baru pindah masuk rumah 88 tu kan? Maaflah, semalam akak tak sihat. Sebab tu akak tak pergi majlis doa selamat tu. Panggil Kak Siti, ujarnya Kak Siti. Aku pelik. Ni bukan ke rumah Kak Ani? Tak apa. Saya Aish. Akak tinggal dengan Kak Ani ke? Kak Ani ada. Soalku. Wajah Kak Siti terus berubah. Senyumannya tiba-tiba mati. Kak Siti rasa Aish dah terkena ni. Mei masuk rumah Kak Siti dulu. Nanti Kak Siti cerita. Aku menurut. Aku rasa apa yang Kak Siti nak cerita ada kena-mengena dengan apa yang terjadi dengan aku semalam. Kenapa Kak? Soal aku. Kak Siti menarik nafas panjang. Sebenarnya, rumah yang Aish duduk tu dah 6 tahun kosong. Ya, seperti yang Kak Ani cakap semalam. Dan rumah tu adalah rumah Ani, adik Kak Siti. Anak dia meninggal semasa berusia 1 tahun sebab jatuh dari tangga. Meninggal di tempat kejadian. Ani jadi separuh mental lepas tu. Seminggu kemudian, suami dia ceraikan dia sebab keadaan Ani sendiri yang tak terurus. Bertambahlah tekanan jiwa dia kena. Suatu hari, Kak Siti pergi tengok dia di rumah, dia dah tak bernyawa. Dia gantung diri dia di shilling dapur. Dapur berselerak dengan kesan mi segera di lantai. Macam dia bergaduh. Kak Siti tak rasa dia H diri. Macam ada yang buat macam dia H diri, cerita Kak Siti. Aku terdiam mendengar cerita Kak Siti. Selepas berbual dengan Kak Siti, aku kembali ke rumah 88 dan menunggu Ashraf pulang. Aku tidak berani untuk masuk sendirian. Sesekali, aku menghendap ke dalam rumah aku sendiri.
Aku ternampak bayang Kak Ani sedang berdiri di birai tingkap sambil menangis seperti memohon ampun kerana mengganggu aku. Tidak lama kemudian Ashraf pulang. Ashraf melihat aku menangis. "Sayang, kenapa?" soal Ashraf. "Abang, kita tidur rumah Umi malam ni. Please. Lepas tu, boleh tak kita tukar rumah? Geran rumah belum letak nama lagi kan? Abang, please bincang dengan Encik Zakwan." Pujuk aku, separuh merayu. Ashraf pelik melihat aku. Akhirnya, dia aku. Malam itu, di rumah Umi, aku menceritakan semua yang terjadi. Ashraf langsung tidak terkejut dengan cerita aku. Katanya, dia sudah menjangkakan perkara ini akan terjadi. Sangkanya, benda itu tak akan mengganggu mereka setelah majlis bacaan doa selamat. Rupanya, sangkaannya meleset. Ashraf sudah nampak Kak Ani pada hari dia melawat rumah itu. Selama 3 bulan aku tinggal dengan ibu bapa mentua. Sementara itu, Ashraf menguruskan urusan tukar rumah. Alhamdulillah, Encik Zakwan senang berurusan. Dia pun faham keadaan yang berlaku. Ashraf memilih rumah nombor 128 yang ada corner load. Kak Siti menghubungi aku. Katanya, bekas suami arwah Kak Ani sudah dibicarakan atas tuduhan membunuh. Rupanya, dia yang menggantung tubuh Kak Ani seolah-olah Kak Ani yang membunuh diri. Macam mana perkara boleh terbongkar, aku tak pasti. Tidak lama kemudian, perasaan aku makin stabil, kami berpindah ke rumah nombor 128. Alhamdulillah, rumah itu tiada apa-apa kerana bekas pemiliknya berpindah kerana mengikut suaminya bekerja di Amerika. Assalamualaikum Aish. Kak Ani minta maaf sebab ganggu Aish selama ni. Terima kasih sebab sudi berkawan dengan Kak Ani selama ni. Kak Ani takkan ganggu Aish lagi. Tapi, aku terjaga dari tidur apabila terdengar tangisan Irene. Ashraf sedang menggendong Irene. Perlahan-lahan tangisan Irene kian perlahan. Aku pun kembali tidur. Esoknya, Ashraf bertanya aku. "Irene menangis kuat semalam kenapa?" Lepas tu, diam tiba-tiba. Aku pelik, kan Ashraf yang gendong Irene. "Abang yang gendong dia kan pagi tadi." "Saya kat bilik kerja ya. Ada paperwork kena siapkan." "Ni, Irene dah bangun, belum?" "Irene mana ada dalam baby cot tadi. Aish ingat ada dengan abang." "Abang?"